Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4 SKKSSR Semakan 2017. Masih lagi dalam tema kemasyarakatan, Unit 1 Jiran Tetangga. Tajuk kita pada hari ini Program Kebun Komuniti. Standard pembelajaran 4.1.1. Pada kali ini kita akan menyentuh tentang standard kandungan 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesatuan bahasa dalam bahan sastra. Dari segi standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Pada kali ini saya mencasarkan beberapa objektif iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Kedua, memahami maksud 6 peribahasa yang terdapat dalam dialog. Dari segi kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Kedua, memahami maksud 5 daripada 6 peribahasa yang terdapat dalam dialog. Jom kita belajar Bahasa Melayu tahun 4, aspek seni bahasa. Jadi, cikgu harap murid-murid dah bersedia. Buka buku teks muka surat 5. Aktiviti pertama kita pada hari ini iaitu membaca dan memahami dialog yang menggunakan peribahasa. Jadi, cikgu mengharapkan murid-murid dapat memberikan tumpuan ketika cikgu membaca dan membincangkan maklumat yang terdapat dalam buku teks. Jadi murid-murid sudah bersedia? Program Kebun Komuniti. Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Jadi untuk pengenalan tajuk ini, Encik Husin telah membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan tempat tinggal mereka. Mari kita lihat grafik ataupun gambar yang pertama beserta dengan dialognya. Jika kamu lihat di grafik yang pertama ini, kita dapat lihat penduduk kampung yang sedang mengusahakan kebun komunitinya. Mana di sini ialah Encik Husin dan anaknya Hadif dan Hajar. Mari kita baca dialog Encik Husin. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Yang kedua, masih lagi di kebun komuniti, kita lihat dialog yang diujarkan oleh Hajar, anak Encik Husin. Saya kagum melihat mereka bergandeng bahu mengusahakan kebun ini. Jadi kalau murid perhatikan kedua-dua bahan grafik ini ialah ketika mereka berada di kebun komuniti. Di mana Encik Husin Encik Husin menerangkan kepada anaknya keprihatinan penduduk kampung terhadap kebun komunitinya dengan mengusahakan kebun tersebut di mana mereka telah menanam pelbagai jenis sayur-sayuran. Okey, yang kedua, dialog yang kedua, Hajar berasa kagum melihat usaha penduduk kampung yang bersungguh-sungguh untuk mengusahakan kebun komuniti. Jadi kita teruskan ke bahan grafik yang seterusnya. Okey, pada grafik yang ketiga ini kita lihat ada dua peribahasa yang telah diletakkan pada grafik yang kedua iaitu besar hati mandi perlu. Jika kita lihat di sini terdapat seorang perempuan yang sedang mengutip
hasil tanaman di kebun komuniti. Okay, mari kita lihat grafik yang keempat. Ya. Dalam grafik yang keempat juga telah diberikan dua peribahasa, iaitu sekangkang kera menambat hati. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Hadif dan kakaknya ini, begitu dengan Cik Husin, melihat ya bagaimana penduduk kampung ini mengusahakan kebun komuniti itu secara bekerjasama. Okey ya, ini berdasarkan 4 bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks tahun 4. Okey ya. Di awal tadi ya, dalam topik kali ini kita akan menyentuh tentang seni bahasa, iaitu peribahasa. Jadi cikgu akan terangkan sedikit ya, apakah makna peribahasa sebelum kita pergi untuk maksud peribahasa yang terdapat dalam buku teks. Okay, mari kita lihat ya apakah maksud peribahasa. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Jadi, peribahasa ini merupakan satu topik yang besar, tajuk besar. Di bawah peribahasa ini, ya, terdapat simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Maksudnya ini ialah anak-anak kepada peribahasa tersebut. Okey, mari kita lihat satu persatu supaya kamu lebih jelas. Okey, kita tengok anak yang pertama, iaitu simpulan bahasa. Apa dia maksud simpulan bahasa? Ya, gabungan dua perkataan biasa yang digabungkan membawa maksud tertentu. Ya, dua perkataan yang kita gabung tetapi membawa maksud yang tertentu. Apa contoh ya simpulan bahasa? Kaki ayam ya. Satu perkataan kaki, satu perkataan ayam. Bila kita gabungkan kaki ayam, dia akan menjadi orang yang tak pakai alas atau kasut ya. Yang kedua, batu api ya. Dua perkataan iaitu batu dan api ya. Bila digabungkan membawa maksud orang yang suka menghasut. Ya. Yang ketiga, hidung tinggi. Yang bermaksud bersikap sombong. Yang keempat, otak cair. Yang bermaksud cerdik. Ya. Ini di antara contoh-contoh yang cikgu bagi, tetapi banyak lagi simpulan bahasa yang kamu boleh terokai. Okey, kita jelaskan kan? Semoga kamu jelas. Kita teruskan lagi. Jenis peribahasa yang kedua iaitu perumpamaan. Apa dia perumpamaan? Susunan kata-kata yang paling indah, ringkas, kemas serta mempunyai maksud tersirat. Biasanya disertakan dengan perkataan bagai, laksana, umpama, seperti dan ibarat. Ya, nak kena pasti perumpamaan mesti ada perkataan ni, ya, bagai, laksana, umpama, seperti, ibarat. Okey, kita lihat contoh. Bagai aur dengan tebing. Apa maksud dia? Hubungan yang erat, hubungan yang rapat. Bagai kaca terhempas ke batu. Ya, maksudnya perasaan kecewa. Seperti ayam berak kapur. Ya, maksudnya keadaan seseorang yang mukanya pucat disebabkan sakit dan sebagainya. Okey, yang keempat, umpama sirih pulang ke ganggang. Ya, maksudnya pulang ke tempat asalnya. Ya, bagaimana murid-murid nak mengenal pasti perumpamaan, lihat perkataan di hadapan ya, menggunakan perkataan bagai, seperti, umpama, ibarat, laksana. Ya, itu antara contoh-contoh perumpamaan yang cikgu kongsikan pada hari ini. Kita teruskan jenis peribahasa yang ketiga. Jenis peribahasa yang ketiga iaitu bandingan semacam. Ya, apa itu bandingan semacam? Ya, bahasa kiasan yang digunakan untuk menyatakan perilaku, perangai atau sifat seseorang sejajar dengan benda yang dibandingkan. Ya, jadi kita lihat contoh ya. Adil seperti hakim.
Alim seperti ulama. Hitam seperti arang. Lambat seperti siput. Putih seperti kapas. Ya, bermaksud kita ambil sifat, kita bandingkan dengan sesuatu benda yang bersesuaian dengan sifat yang ingin kita nyatakan. Okay, ini jenis peribahasa yang ketiga, iaitu bandingan semacam. Kita teruskan jenis peribahasa bidalan. Okay. Susunan kata yang telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu. Di dalam bidalan terkandung perbandingan, teladan dan pengajaran. Okay, mari kita lihat contoh bidalan. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, suatu perbuatan yang telah terlanjur tidak boleh ditarik kembali. Ya. Kedua, sediakan payung sebelum hujan. Yang bermaksud berjaga-jaga sebelum tibanya sesuatu musibah. Okay, yang ketiga, ukur baju di badan sendiri. Yang maksudnya melakukan sesuatu mengikut kemampuan diri. Ini antara contoh-contoh bidalan yang cikgu bagikan untuk memahamkan kamu tentang bidalan. Ya. Dalam masyarakat Melayu banyak menggunakan bidalan ini untuk memberikan teladan dan pengajaran kepada sesuatu perkara. Okey, kita teruskan jenis peribahasa yang seterusnya, iaitu pepatah. Pepatah ialah sejenis peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata. Maksud yang disampaikan jelas untuk memberikan pengajaran, nasihat dan panduan hidup. Okay, contoh pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Okay, apa maksud pepatah ini? Orang yang bersalah akan merasa takut, manakala orang yang benar akan sentiasa mempertahankan dirinya. Yang kedua, biar mati anak, jangan mati adat. Ya, yang bermaksud adat resam tidak boleh dilanggar atau dibelakangi. Ya, ini contoh pepatah. Ya, banyak lagi contoh-contoh pepatah lain yang kamu boleh rujuk. Ya, sama ada secara alam maya ataupun kamu boleh rujuk pada buku peribahasa. Okey, kita teruskan dengan peribahasa yang terakhir, iaitu kata-kata hikmat. Ya. Kata-kata hikmat maksudnya ukapan bernas yang mempunyai maksud yang terdapat memberikan teladan, kesedaran, peringatan dan pengajaran sebagai panduan kehidupan. Contoh kata-kata hikmat, bersatu teguh, bercerai roboh. Ya. Jika kita hidup bersatu, kita akan menjadi kuat. Tetapi jika kita bercerai-berai, kita akan menjadi lemah. Okay, yang kedua, bahasa menunjukkan bangsa. Ya, yang bermaksud melalui pertuturan, seseorang itu dapat diketahui bangsanya. Jadi, inilah yang selalu diungkapkan ya. Jika kita bercakap tentang perkara-perkara yang baik, ya, dia dapat menunjukkan kita ni seorang yang berbudi dan bersopan santun. Okey, kita teruskan ya murid-murid. Tadi kita cikgu dah jelaskan dengan maksud peribahasa dan jenis-jenis peribahasa ya, dengan beberapa contoh. Kamu boleh dapatkan contoh-contoh peribahasa yang lain menggunakan ataupun merujuk pada buku peribahasa. Okey, jadi di sini kita nak memahami maksud peribahasa yang terdapat dalam dialog dan gambar. Sebab dalam gambar ini dan dalam dialog juga telah disertakan tulisan yang berwarna merah ini. Ya, kalau grafik yang pertama kita dapat lihat perkataan ambil berat. Ya, ini perkataan ambil berat. Ya, grafik yang kedua berganding bahu. Ya, jadi kita nak mengetahui apakah maksud di sebalik peribahasa ini. Ya, mari kita lihat. Ya, apakah maksud ambil berat? Ya, ambil berat ialah memberikan perhatian. Ya, jadi kalau kita tengok lihat dalam cerita ini, sikap penduduk kampung yang sentiasa memberikan perhatian kepada kebun komunitinya. Okey, yang kedua berganding bahu. Ya, cikgu pasti murid-murid pernah mendengar peribahasa ini
berganding bahu. Ya, mari kita lihat apakah makna berganding bahu. Ya, iaitu bekerja sama. Ya, sikap penduduk taman ini yang sentiasa berganding bahu untuk memastikan kebun komunitinya menghasilkan tanaman yang subur dan segar. Okey, kita pergi ke seterusnya. Grafik yang ketiga, dua perkataan ataupun dua peribahasa di sini iaitu besar hati, mandi peluh. Ya, grafik yang keempat, sekangkang kera, menambat hati. Mari kita lihat apakah makna besar hati. Ya, apakah maksud besar hati? Besar hati bermaksud bangga atau gembira. Ya, ini mungkin Hadif, ya, dan Hadif dan keluarganya berasa bangga melihat kesungguhannya penduduk kampung yang boleh mengusahakan kebun komunitinya dengan jayanya. Mandi peluh, bekerja kuat. Ya, mandi peluh bermaksud bekerja kuat. Okey, apa dia maksud sekangkang kera? Ya, sekangkang kera maksud tanah yang sempit dan tidak luas. Maksudnya tanahnya kecil, ya, kecil, ya, sempit dan tidak luas. Apa pula maksud menambat hati? Ya, menambah hati, memikat hati. Okey, ini dari segi maksud, ya. Memahami maksud peribahasa. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Bercerita dengan menggunakan peribahasa yang diberikan, ya. Tadi kamu dah tahu maksud besar hati, ya, bangga, mandi peluh, bekerja kuat. Jadi kalau kita lihat pada bahan grafik ini, ya, keluarga Encik Hussein, ya, berasa bangga dengan penduduk kampung yang sanggup, ya, bekerja kuat untuk menguruskan kebun komuniti ini. Jadi apa cerita yang boleh kita buat menggunakan peribahasa tersebut? Okey, cikgu akan kongsikan di sini. Ya. Okey, di sini cikgu akan kongsikan cerita yang boleh, ya, kita bina daripada peribahasa yang diberikan. Hadif dan Hajar berasa besar hati melihat kesungguhan penduduk di taman ini bermandi peluh untuk mengusahakan kebun komuniti tersebut bersama-sama. Jadi dalam ayat ini perkataan besar hati, ya, bermandi peluh, ya, telah digunakan bersesuaian dengan makna yang diberikan. Okey, ini grafik yang ketiga. Kita teruskan pada grafik yang keempat. Okey, sekangkang kera. Apa dia maksud sekangkang kera tadi? Sekangkang kera tanah yang sempit dan tidak luas. Dan apa maksud menambah hati? Ya, memikat hati. Jadi kita lihat apa cerita yang boleh kita bina berdasarkan grafik dan peribahasa yang diberikan. Kerjasama yang ditunjukkan oleh penduduk ini dalam mengusahakan tanah sekangkang kera ini benar-benar menambat hati mereka. Ya, perkataan sekangkang kera, tanah sempit, menambat hati, memikat hati. Jadi, ini di antara ayat yang boleh kita gunakan untuk ataupun ayat yang kita boleh gunakan berdasarkan peribahasa yang diberikan. Seandainya murid-murid ada perkongsian cerita ataupun ayat yang lain dan bersesuaian dengan grafik, cikgu alu-alukan kerana idea daripada murid-murid perlu dikongsikan supaya kita dapat lihat kefahaman, ya, untuk melihat kefahaman murid-murid terhadap maksud peribahasa yang diberikan pada hari ini. Okey murid-murid, tibalah di hujung video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada topik kali ini terdapat beberapa nilai yang cikgu ingin kongsikan dalam teks dialog tadi, ya. Yang pertamanya, kerjasama dalam berpasukan, ya. Kalau kita nak melakukan sesuatu kerja, kita perlu melakukan secara bekerjasama untuk memudahkan sesuatu kerja itu dijayakan. Yang kedua, ya, kesungguhan, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita perlu melakukan bersungguh-sungguh, ya. Tak kiralah kalau dalam mengusahakan
sesuatu pekerjaan ataupun ketika kita belajar, kita perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cemerlang. Okey murid-murid, pada hari ini juga cikgu ada kongsikan latihan Google Form berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu peribahasa. Jadi murid-murid boleh scan QR code ini ataupun dapatkan link Google Form di bahagian bawah video di bahagian description. Murid-murid boleh klik pada Google Form, mengisi maklumat dan jawab soalan. Ya, sebarang perkongsian ataupun sebarang pertanyaan, murid-murid boleh komen di bahagian video dan insya-Allah cikgu akan jawab sebarang persoalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi ingat ya murid-murid, anda belajar, anda hebat. Ya. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini mendatangkan manfaat kepada semua. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.